Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-51 Emiria Arab Bersatu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena dengan Hari Kebangsaan Republik Demokratik Rakyat Lao ke-47. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiria Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi Emiria Arab Bersatu. Dan His Highness Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum dan Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan Emiria Arab Bersatu bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-51 Emiria Arab Bersatu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Thonglun Sisulit, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao. Dan Tuan Yang Terutama Dr. Van Kam Vivavan, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao serta Kerajaan dan Rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao sempena dengan Hari Kebangsaannya yang ke-47. Para penggemar makanan Malaysia kini boleh menikmati pelbagai pilihan makanan menyelerakan di Festival Makanan Malaysia 2022. Sebahagian daripada Brunei December Festival 2022, festival diadakan di Restoran Anjung Saucana, lapangan terbang antarabangsa Brunei bermula hari ini sehingga 31 Disember 2022. Majlis pelancarannya diadakan semalam. Pelancaran festival dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manap bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dianjurkan oleh Restoran Anjung Saucana dan Royal Brunei Culinary RBC. Lebih 70 masakan Malaysia dihidangkan. Antara yang diperkenalkan, ayam enci kabin Nyonya Melaka, ikan asam pedas Johor, kambing merah Johor dan pelbagai pencuci murid Malaysia yang unik. Juga hadir Nur Izira Mahadi, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Para peminat kereta dan motosikal berpeluang menguji kenderaan terkini dari pelbagai pengedar di pameran BSM Feel Good Weekend. Acara anjuran Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM Sendirian Berhad itu berlangsung bermula hari ini di Jurudong Park MP Theatre. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Kemasukan adalah percuma dan dibuka kepada orang ramai sehingga Ahad ini bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Acara tahunan itu juga bertujuan agar para pelanggan dapat menikmati pelbagai promosi serta ganjaran.
Sesi membaca buku diungkapkan bagi meningkatkan literasi kanak-kanak dan menggalakkan sikap gemar membaca. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam dan Hotel Radisson petang tadi menganjurkan sesi membaca buku sempena Brunei December Festival ke-6. Acara berlangsung di hotel berkenaan. Hadir Puan Yang Terutama Amra Diki, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam. Kira-kira 50 pelajar sekolah kebanyakannya daripada Persatuan Membaca dan Literasi Brunei rela dijemput untuk membaca buku kanak-kanak terbitan Kanada. Aktiviti bertujuan untuk meningkatkan literasi melalui membaca dan menggalakkan kanak-kanak sikap gemar membaca. Bagi mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat dan penduduk Kampung Bunut Perpindahan, petang tadi Majlis Perundingan Kampung tersebut mengadakan Majlis Perasmian Hari Keluarga sempena 70 tahun kampung berkenaan. Diungkayah dengan kerjasama Ikatan Persatuan Belia Bunut, majlis berlangsung di kawasan Lapang dan Padang, Sekolah Rendah Bendahara Sakam, Bunut. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara aktiviti yang diadakan, jualan makanan dan minuman, buah-buahan serta hasil pertukangan tangan dan pakaian. Juga diadakan aktiviti sampingan termasuk sukan ria keluarga, perlawanan tarik kalat dan pelbagai peraduan untuk kanak-kanak. Majlis antara lain dihasrat dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk kampung serta memupuk semangat kerja bergotong royong. Lima buah buku baru dilancarkan petang tadi termasuk seri buku Takdir 3 Pengkhianatan. Acara dianjurkan bersama dua buah syarikat tempatan dalam industri kreatif Kasrun Nafis Publishing House dan Sutra Memento Event and Theatre Company. Majlis pelancarannya berlangsung di sebuah pusat membeli belah Kampung Sungai Hancing. Pelancaran buku disempurnakan oleh Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wasafillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 3 daripadanya dari drama berseri teater ciptaan Sutra Memento dan penerbitan drama klasik Castella. 2 lagi buku yang memfokuskan kepada legenda dan mitos Brunei. Majlis dihadiri lebih 50 peserta, antaranya terdiri daripada para pegawai kanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Universiti Brunei Darussalam. Juga hadir Awang Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Ketua Pengarang Kasrun Nafis Publishing House. Drama pementasan Takdir 3 akan diadakan pada 17 dan 18 Disember ini di Pusat Seni Pro Chancellor Universiti Brunei Darussalam sebagai sebahagian daripada sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2022 dan Brunei December Festival 2022. Penerbitan teater drama Takdir 3 dianjurkan bersama rakan strategiknya Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim, Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam dan Kasrun Nafis Publishing House. Akibat hujan lebat yang berterusan sejak kemarin, beberapa kawasan di negara Brunei Darussalam mengalami banjir kilat. Kru RTB meninjau ke beberapa kawasan yang terjejas. Keadaan cuaca diramal aktif hingga Ahad ini 4 Disember disebabkan oleh pembentukan awan hujan yang aktif yang menyebabkan peningkatan aktiviti turunan hujan. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berhati-hati ketika cuaca aktif berikutan kejadian pokok tumbang dan tanah susur boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Terdapat risiko berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan semasa kejadian air pasang. Orang ramai termasuk para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua.
Islam adalah agama rahmat yang merentasi batas keturunan, warna kulit, bangsa maupun kedudukan. Ini termasuk tidak pernah menyisihkan umatnya sama ada yang dilahirkan sempurna ataupun yang dilahirkan dengan kelainan upaya. Islam juga menganjurkan hak kesamarataan antara golongan manusia normal dan golongan orang kelainan upaya dengan tiada unsur diskriminasi dan tiada tembok pemisah antara mereka bergaul dan hidup bersama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Santuni Golongan Orang Kelainan Upaya. Alhamdulillah, di negara kita Brunei Darussalam, kebajikan dan kesejahteraan orang kelainan upaya OKU sentiasa dititik beratkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ia adalah selaras dengan dasar negara dan inisiatif Majlis Kebangsaan Isu Sosial di bawah Pelan Tindakan Orang Kelainan Upaya serta komitmen antara bangsa negara di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap hak orang kelainan upaya. Ini tidak lain semata-mata memberikan peluang yang saksama untuk golongan OKU menjalani kehidupan secara inklusif di negara ini. Masyarakat kita perlu sedar dan lebih peka dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU, memandangkan setiap lapisan masyarakat mempunyai tanggungjawab sosial dan memainkan peranan penting dalam memastikan golongan ini dikelinga secara menyeluruh. Status harian almar baru COVID-19, satu kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dengan 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 571 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.1%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.9%. Sempena istiadat perkahwinan diraja yang akan berlangsung pada bulan Januari 2023, Radio Televisyen Brunei mengadakan peraduan mencipta dan menerbitkan lagu perkahwinan diraja. Peraduan dibuka sehingga 19 Disember 2022. Peraduan dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara ini yang berumur 18 tahun ke atas. Borang dan syarat penyertaan boleh diperoleh di laman sesawang www.rtb.gov.pn. Penyertaan akan ditutup pada hari Isnin 19 Disember 2022 pukul 2 petang. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut email kepada rtb.radio.program@gmail.com. Diabetes dianggap sebagai penyakit gaya hidup kerana ia berkait rapat dengan berat badan berlebihan atau obes serta mempunyai tahap kolesterol yang tinggi antara faktor penyumbang lain. Ini berkaitan dengan pemakanan yang tidak sihat dan gaya hidup yang tidak aktif. Cara terbaik untuk mencegah diabetes adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat termasuk mengamalkan diet seimbang yang sihat, mengelak daripada merokok dan melakukan aktiviti fizikal yang kerap. Sempena Hari Diabetes Sedunia 2022, berita perdana malam ini memaparkan satu lagi edisi khas mengenai kepentingan memahami diabetes dan mengetahui cara menangani penyakit tidak berjangkit tersebut. Regardless of the type of diabetes, it is dangerous to our health because of the complications of diabetes. We need to be aware of the risk factors for diabetes, include being overweight, that is having a BMI of 25 or above, or being obese, having high blood pressure. Selaras dengan garis panduan Saringan Kesihatan Kebangsaan Kementerian Kesihatan, adalah disyorkan golongan dewasa berumur 40 tahun ke atas perlu menjalani saringan diabetes. Tetapi jika mereka mempunyai sebarang faktor risiko diabetes, mereka perlu disaring pada usia yang lebih awal. Ministry of Health
is tackling this from the school children aspect as well. That's why various initiatives has been introduced to tackle this from the early age, because they need to develop, a healthy eating habit from the start. They need to adopt regular physical activity from the start, so that we can tackle diabetes from an early age. Because the fact that if you are overweight... Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ukama meneruskan misi dakwah ke kawasan pedalaman dengan berkunjung ke Rumah Panjang Kampung Melayan, Mukim Bukit Sawat di Darah Blaid, Kelmarin. Mengetuai rombongan Awang Roslan bin Haji Sulaiman, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Antara pengisian program termasuk peletakan sudut bacaan buku Pusat Dakwah Islamiah dan penyerahan barang asasi. Program lawatan ini dikendalikan oleh bahagian pengembangan dakwah, dakwah khas dan bahagian kajian dan penerbitan perpustakaan. Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Hospital Raja Isteri, Pengiran Anak Saleha dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam masing-masing menerima sumbangan bernilai RM2,000 pada Majlis Perasmian Ultimate Automobiles Horizon Event 2022. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Indah Biru, Kampung Lugu. Penyampaian derma disempurnakan oleh Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Lela Jasa Haji Abdul Rahman. Acara yang diadakan sehingga hari Ahad ini bertujuan memberi peluang bagi para peminat kereta ubah suai untuk bersaing secara sihat serta beriadah. Bagi memberi peluang kepada peminat-peminat kereta untuk berkumpul bersama dan beriadah dalam semangat persaingan yang sihat melalui acara. Ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam yang menyertai projek Jari-Jari Hijau fasa keempat dan Girl Guides Singapore International Camp 2022 masing-masing menerima sijil dan lencana. Majlis penyampaian sijil dan lencana diadakan di Ibu Pejabat Persatuan tersebut di Kampung Anggrek Desa. Penyampaian sijil dan lencana disempurnakan oleh Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. 94 Pandu Puteri dan Pandu Puteri Ranger menyertai projek berkenaan yang bermula Ogos hingga November lalu. Para peserta didedahkan dengan kegiatan bercucuk tanam dan pemeliharaan alam sekitar. Dan dipersilakan Syifa Syamila. Sementara itu, 13 lagi ahli Pandu Puteri yang menyertai Girl Guides Singapore International Camp 2022 secara dalam talian juga menerima sijil dan lencana. Membawa tema She Can, perkemahan secara maya diadakan dengan matlamat membangun kompetensi merentas budaya dan kesedaran global. Auda berminat dengan produk dan barangan keluaran pengusaha tempatan. Auda kini berpeluang untuk menyaksikannya di Expo Produk Tempatan 2022 yang diadakan sehingga Ahad ini. Expo yang diadakan bersempena Brunei December Festival ke-6 itu diadakan di Dewan Bridex 1 dan 2 Jerudong bermula pukul 9 pagi hingga 9 malam. Lebih 200 buah syarikat mengambil bahagian dalam expo ini dan disertai oleh majlis-majlis perundingan kampung yang mempromosikan produk-produk satu kampung, satu produk, 1K, 1P. Pelbagai aktiviti menarik juga diadakan untuk kunjungan orang ramai sesuai untuk seisi keluarga, termasuk skating, pertandingan makan dan demonstrasi produk-produk. Kami ada berjual local fruits lah, kira buah-buahan tempatan. Kira awal-awal kami membuat durian kuning, lepas itu cibadak, lepas itu beransur ke gula anau, kelapa, pisang. Ada dua produk yang cuba saya pamerkan. Satu ialah mengenai tasbih. Tasbih ini ialah buatan saya sendiri, menggunakan kayu-kayu Brunei. Dan satu lagi ialah mempromo postcard yang baru saya lancarkan.
Sempena cuti penggal persekolahan penghujung tahun 2022, Jabatan Museum-Museum dengan kerjasama Sparks Core sedang mengadakan aktiviti Fun at the Hub sehingga 18 Disember ini. Aktiviti diungkayahkan untuk menggalakkan orang ramai untuk berkunjung ke Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di samping memupuk sikap menghargai khazanah warisan negara sebelum dan selepas penemuan minyak dan gas di negara Brunei Darussalam. Aktiviti turut melibatkan jabatan-jabatan dalam sektor kebudayaan iaitu Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pusat Sejarah Brunei dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Aktiviti turut mendukung matlamat keluarga kebangsaan yang memfokuskan kepada tema Bersama Meduli Keluarga untuk menggalakkan setiap ahli keluarga meluangkan masa berkualiti bersama. Fun at the Hub dibukakan kepada ramai setiap hari kecuali Isnin antara pukul 2 petang hingga 9 malam, manakala Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja dibuka setiap hari pukul 9 pagi hingga 8 malam, kecuali hari Isnin. Pada hari Jumaat pula akan mula beroperasi pada pukul 2 petang. Buku koleksi irama dan lagu kanak-kanak dan buku masakan dapur Buhani antara beberapa buah buku yang terlaris dijual oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Buku-buku berkenaan boleh diperolehi di Bazar Buku 2022 yang sedang berlangsung sehingga Isnin ini di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Diterbitkan oleh Bahagian Penyelidikan Dokumentasi dan Pengiktirafan, penerbitan buku koleksi irama dan lagu kanak-kanak merupakan usaha DBP mengumpulkan semula lagu kanak-kanak tradisi Brunei bagi memperkenalkannya kepada generasi kini. Sementara itu, buku Dapur Buhani merupakan siri pertama masakan tradisi Tujuh Puak yang diungkahkan oleh DBP melalui bahagian perancangan buku di bawah projek penyelidikan dan penerbitan buku. Buku ini ada mengandungi 56 buah lagu termasuk glossary dan dijual bersama dengan pemacu pena iaitu pen drive. Antara lagu-lagu yang ada di dalam ini yang mungkin tidak asing lagi, masih lagi diingati oleh ramai masa kini iaitu Cabuk-Cabuk Bertali Rambai, Kanak-Kanak. Jadi buku ini kategori umum menghimpunkan lebih 50 resipi masakan Puak Kedayan. Di dalam buku ini merupakan asli resipi daripada turun-temurun yang diorang praktikkan dari zaman dulu. Semoga dengan adanya buku ini, jadi generasi muda akan mengetahui apa resipi-resipi pada zaman dulu itu. Seramai 13 atlet Persatuan Bina Badan dan Kecergasan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam akan menyertai 2 kejohanan di Phuket, Thailand. Rombongan pertama terdiri dari 4 atlet dan seorang pengurus bertolak ke Thailand kemarin. Hadir bagi mengucapkan selamat belayar Muhammad Rahimi Haji Abdul Manaf, Presiden Persatuan Bina Badan dan Kecergasan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan wakil dari Jabatan Belia dan Sukan. Rombongan pertama akan menyertai 6 kategori di kejohanan Bina Badan Terbuka Phuket, Thailand yang akan diadakan esok 3 Disember dan 4 Disember. Sementara rombongan kedua seramai 9 atlet dan 3 pegawai akan bertolak 5 Disember ini bagi menyertai kejohanan Bina Badan dan Sukan Kecergasan Dunia kali ke-13 di Phuket, Thailand bermula 6 Disember sehingga 12 Disember depan melibatkan penyertaan 9 kategori. Perancangan akan datang insyaAllah akan dimajukan lagi atlet-atlet Bina Badan di Brunei untuk akan melihatkan kepada orang luar yang orang Brunei pun boleh bersaing dengan atlet antarabangsa.